Ini adalah soalan esei 2B. Berpandukan raja pendekatan perbelanjaan agregat penawaran agregat AEAS. Okay, nanti kita kena sediakan raja dan raja yang kita sediakan hanya untuk AEAS sahaja. Huraikan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dapat dicapai dalam ekonomi dua sektor. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau nak kaji pasal keseimbangan pendapatan negara, memang kita boleh kaji melalui dua pendekatan, iaitu AEAS dan juga JW. Tetapi disebabkan sekarang, soalan dia sudah tekankan dia nak AEAS sahaja. Jadi raja kita pun sediakan AEAS. JW itu memang tak payah pun. Okey? Okey, sekarang kita akan clarify dulu apa itu ekonomi dua sektor. So bermaksud nanti yang pertama anda kena bagi saya definisi bagi ekonomi dua sektor. Okey, lepas itu barulah kita akan sediakan raja. Selepas kita sediakan raja, kita akan sediakan huraian raja. Berdasarkan huraian yang berdasarkan raja yang dilangkarkan itu. Okey, sekarang soalan saya. Apa yang anda faham dengan ekonomi dua sektor? Melibatkan isi rumah dan firma. Okey, thank you. Okey, jadi sekarang kita pun bagi definisi ekonomi dua sektor. Okey, yang penting pastikan anda ada sebut. Okey, pelaku ekonomi dia adalah terdiri daripada isi rumah dan firma sahaja. Okey, dan kalau ada pelajar nak kata, Miss, yang ini tanpa campur tangan kerajaan. Okey, anda pun boleh masukkan. Okey, sebab masa itu tak ada kerajaan lagi. Dan selain daripada itu, mungkin anda boleh kata juga, ekonomi dua sektor itu sebenarnya merupakan ekonomi tertutup. Okey, jadi yang paling penting mesti ada sebut isi rumah dan firma lah. Dua ini wajib, yang ini sebagai tambahan. Okey, jadi ayat kamu akan jadi sedemikian. Ekonomi dua sektor merupakan ekonomi yang pelaku ekonomi dia terdiri daripada isi rumah dan firma di mana tanpa campur dengan kerajaan dan ia juga merupakan ekonomi tertutup kalau anda nak bagi yang penuh. Jadi itu adalah definisi bagi ekonomi dua sektor. Okey, ini sudah terberes dah. Sekarang kita akan sediakan raja. Dan raja ini ingat kita hanya fokus pendekatan AEAS sahaja. Okey, yang kedua ini raja ya. Okey, jadi raja ini AEAS sediakan paksi XY dulu ya. Okey, ini asalan. Okey, untuk maklumat anda, paksi Y ini kita akan labelkan AE. Okey, dan paksi S ini kita akan labelkan Y. Okey, kan hari itu masa anda lakar fungsi penggunaan, kita lakar satu garis yang 45 degree punya kan, 45 darjah. Jadi sekarang kita pun sama, mula daripada asalan, kita sediakan 1 kilo, di mana dia juga 45 darjah punya. Pada pandangan anda, apa yang perlu ditulis dekat sini? AE sama dengan AS sama dengan AE. Okey, anda boleh tulis AS sama dengan AE ataupun mungkin ada pelajar nak tulis Y sama dengan AE pun boleh juga. Sama punya sebab AS itu Y. Sekarang anda cuba tengok kan sini 90 darjah kan. Kalau 45 maksudnya kita bahagi separuh. Separuh itu maksudnya sini AE, sini Y. Itulah sebab kalau dalam buku rujukan ataupun nota kuliah biasanya anda akan tengok yang ini. Y sama dengan AE. Tak salah kalau anda tulis AS sama dengan AE juga. Tapi sebagai peringatan, walaupun anda tulis AS sama dengan AE ke ataupun Y sama dengan AE, fungsi ini ataupun kilo ini dia sebenarnya merujuk AS ataupun Y sahaja sebenarnya. Okey. Tadi saya kata ini sebenarnya merujuk AS kan ataupun Y kan. Dan sekarang kalau melalui pendekatan AEAS, AS sama dengan AE. Bermaksud kita kena sediakan fungsi AE juga. Okey? AE.
AE sama dengan apa dalam ekonomi dua sektor? Jadi apakah fungsi dia kat sini? C tambah I. Yes, good. Okay, C tambah I. Apa itu C? Consumption. What about I? Investment. Okay, thank you. Jadi ini sebenarnya merupakan perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah dan ini merupakan perbelanjaan yang dilakukan oleh Prima. Kan tadi definisi anda, kita kata bahawa ekonomi dua sektor ada isi rumah dan Prima sahaja kan? Itulah sebab AE kamu pun ada yang berkaitan dengan isi rumah dan Prima. Cuma ini adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi berkaitan. Okey, sekarang kita sambung. Okey, titik ini, ingat, sekarang kita sudah masuk keseimbangan pendapatan negara. Bermaksud ini adalah merujuk keseimbangan. Pastikan anda labelkan E dekat sini. Okey, kemudian kita buat dotted line. Okey, katakan labelkan Y kosong. Okey, jadi sekarang berdasarkan apa yang telah disediakan sini, kita akan huraikan raja kita. Dan huraian kita yang pertama itu adalah berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara. Jadi sekarang cuba tengok. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik apa? Titik E. Nanti anda pun bagi tahulah. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E. Pada titik E. Apabila sekarang anda cuba tengok kenapa kita kata pada titik E? Sebab ada dua kelok yang bersilang antara satu sama lain kan? Ini fungsi apa? Beritahu. Okey, kita boleh kata apabila fungsi ataupun kelok pun boleh AS. Jadi fungsi AS itu sebenarnya dia adalah Y sama dengan AE ya. Sebab tadi kita labelkan yang ini. Okey, apabila fungsi AS bersilang. Okey, bersilang dengan fungsi AE. Okey, sekarang cuba tengok fungsi AE kita. Dia terdiri daripada C dan I kan. Jadi jangan lupa ada huraikan bersilang dengan fungsi AE yang terdiri daripada komponen perbelanjaan penggunaan dan komponen pelaburan. Lepas itu jangan lupa kita juga ada pada tingkat pendapatan Y kosong. Pada Y kosong. Okey, jadi huraian kita akan jadi sedemikian. Dengar, keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E apabila fungsi penawaran agregat di mana Y sama dengan AE bersilang dengan fungsi perbelanjaan agregat di mana kita kata dia adalah terdiri daripada komponen perbelanjaan penggunaan dan pelaburan pada tingkat pendapatan Y kosong. Yang penting anda mesti ada sebut 4 perkara. Ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Jadi pastikan 4 benda ini ada wujud dalam huraian anda. Kita tengok. Ya, pada titik E, fungsi AS bersilang dengan fungsi AE pada tingkat pendapatan Y kosong. Pastikan ada 4 item ini. Yang selebihnya itu sebagai huraian tambahan sahaja. Okey, itu adalah penerangan ataupun huraian bagi keseimbangan pendapatan negara yang bagi keseimbangan pendapatan negara. Okey, sekarang kita tengok semula soalan dia. Dia tanya apa? Bagaimana keseimbangan dapat dicapai dalam ekonomi dua sektor? Jadi huraian anda dekat sini, kita akan fokus dua aspek. Yang pertama itu adalah dia mencapai keseimbangan. Yang kedua itu adalah tidak seimbang. So, kalau yang seimbang punya, tadi Miss pun sudah beritahu, di mana AS sama dengan AE. Kalau tak seimbang, bermaksud AS tidak sama dengan AE. Jadi sekarang soalan saya, apa maksud AS tidak sama dengan AE? Dia boleh wujud dua situasi. AS lagi besar pada AE. Okey, lagi satu? AS lagi kurang pada AE. Yes, good. Thank you. Jadi ingat,
ini adalah merujuk ketidakseimbangan yang ini. Okey, sekarang saya nak beritahu apabila berlaku ketidakseimbangan, nanti apa-apa pun dia mesti balik kepada keseimbangan semula. Okey, kalau mencapai ketidakseimbangan. So, bermaksud nanti isu yang kita bincang, kita akan bincang yang ini dengan yang ini. Berlaku ketidakseimbangan. Okey, macam mana kita nak bincang pasal ketidakseimbangan ini daripada raja ini? Okey, anda cuba tengok ya. Katakan sekarang saya fokus pada tingkat pendapatan Y1. Okey, jadi sekarang, okey, anda naik, bagi dia naik. Okey, sentuh kilo. Ini adalah kilo apa? AAS. AS, okey. Naik lagi. Sentuh apa? Kilo AE. Okey, jadi sekarang pada tingkat pendapatan Y1, apakah hubungan AE dengan AS? AE lebih besar daripada AS. Okay, good. AE lebih besar daripada AS. Anda boleh nampak berlaku ketidakseimbangan dah. Okay, jadi huraian kita sambung ya. Huraian yang ke B. Pada tingkat pendapatan Y1, okay, adalah dikesan. Okay, dikesan apa? Yang ini kita tengah kaji. AE adalah melebihi AS. Maksudnya berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Dan apabila lebihan perbelanjaan agregat berlaku ini, nanti dia akan memberi kesan terhadap inventory. Inventory itu stok lah. Dan selain daripada itu, dia juga akan memberi kesan terhadap tindakan pengeluar. Sama ada pengeluar dia nak tambahkan keluaran ke, ataupun dia akan kurangkan keluaran. Okey, jadi sekarang Miss nak anda fikir secara logik. Lebihan perbelanjaan agregat. Anda tahu, AE itu salah satu komponen dia adalah C kan? Bermaksud sekarang, pengguna banyak membuat perbelanjaan. Okey, maksudnya dia banyak beli barang lah. Okey, cuba bayangkan, barang yang sedia ada di pasaran semakin bertambah ke berkurang? Berkurang. Yes, semakin berkurang. Jadi apabila barang sudah tidak mencukupi di pasaran, okey, kita akan keluarkan barang-barang daripada stok. Bermaksud inventory dengan stok dia pun juga akan berkurang juga. Sekarang anda bayangkan anda merupakan pengeluar. Anda dapati bahawa stok kamu sudah berkurangan. Anda nak tingkatkan keluaran ke ataupun anda nak kurangkan keluaran? Dia nak menambahkan keluaran. Yes, good. Dia akan tingkatkan keluaran. Okey, jadi itu adalah huraian yang kita kena sebutlah. Okey, dan selain daripada itu, keluaran. Keluaran itu sebenarnya merujuk keluaran negara lah sebab bukan seorang pengeluar saja. Sekarang yang kita kaji itu adalah makroekonomi, adalah semua pengeluar. Jadi keluaran negara bertambah. Jangan lupa, keluaran negara itu dia sebenarnya sama dengan pendapatan negara. Kenapa saya nak kait balik pendapatan? Sebab anda cuba tengok paksi ini. Y itu pendapatan kan? Okey. Jadi, apabila kita kata keluaran meningkat, bermaksud pendapatan negara juga akan meningkat. Meningkat dari mana ke mana? Hurai berdasarkan raja. Meningkat dari Y0 ke Y1. Okey, jadi kita pun ulaskanlah. Pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Okey, itulah huraian dia. Saya ulang semula peringkat ini. Pada tingkat pendapatan, tengok yang ini ya. Pada tingkat pendapatan Y1 adalah dikesan perbelanjaan agregat melebihi penawaran agregat. Kalau katakan anda nak buat tambahan sikit, anda boleh tulis sini A, sini B. Beritahu lebihan perbelanjaan agregat itu adalah sebanyak AB. Okey. Lepas tu kita sambung. Lebihan perbelanjaan agregat yang berlaku akan menyebabkan inventory berkurang. Dan seterusnya pengeluar akan meningkatkan keluaran. Dengan demikian, pendapatan negara akan meningkat daripada daripada Y1 ke Y0. Silaplah yang ini. Okey, kena huraikan berdasarkan raja ya. Sebab kita tengah mula daripada Y1. Daripada Y1 ke Y0. Anda cuba tengok, memang sudah bertambah.
Kan tadi Miss ada kata, apabila berlakunya ketidakseimbangan, yang ini kan, apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula. Itulah sebab Y dia akan meningkat dekat sini. Okey? Yang kita kaji tadi ini adalah Y1. Sekarang kita cuba tengok lagi satu situasi. Tengok yang ini, Y2. Okey? Bagi dia nak ya. Okey, cuba tengok sentuh kilo apa. Naik lagi, cuba tengok sentuh kilo apa. Okey, tafsirkan duluan nanti saya tanya. Okey, titik ini and okey, jadi seterusnya saya pun nak anda huraikan dan rangka jawapannya adalah yang sedemikian. Di mana kita fokus pada tingkat pendapatan Y2, kita akan kaji dari segi inventory dan kita juga akan kaji dari segi tindakan pengeluar yang akhirnya itu adalah pendapatan negara. Okey? Pada tingkat pendapatan Y2 dikesan AE lebih kurang daripada AS. Okey, AE kurang daripada AS ataupun AS melebihi AE. Lebihan penawaran agregat kan? Sebanyak berapa? Sebanyak M dengan N. Yes. Okey, jadi anda pun tulis sebanyak MN. Okey, tulis macam ini. Sebanyak MN. Tulis macam ini saja. Okey. Jadi, bahagian yang pertama ini telah selesai dibincangkan. Sekarang, kita sambungnya. Lebihan penawaran agregat yang berlaku yang akan menyebabkan inventory macam mana? Lebihan penawaran agregat menyebabkan inventory bertambah. Okay, thank you. Ya, kita sudah selesai bincang yang ini. Inventory yang akan bertambah lah. Sebab sekarang cuba bayangkan berlakunya lebihan penawaran agregat. Mestilah barang banyak kan? Jadi stok kita pun sudah bertambah. Okey, sekarang anda sebagai pengeluar, apakah tindakan anda? Sebagai pengeluar, saya akan mengurangkan keluaran. Okey, ia akan kurangkan keluaran. Dan akhirnya berkaitan dengan pendapatan negara pula. Pendapatan negara menurun sehingga Y2 dari Y2 ke Y0. Okey, good. Thank you. Okey, jadi kita dapati bahawa pendapatan negara sudah turun. Okey, juga sekali lagi telah buktikan sebab Y2 berlaku apa? Ketidakseimbangan. Sebab kita dapati bahawa AS melebihi AE. Cuma sekarang apabila berlaku ketidakseimbangan, apa-apa pun dia mesti balik kepada keseimbangan semula. Jadi keseimbangan kita Y dia adalah Y0, Y dia akan turun dari Y2 ke Y0. Okey? Jadi sekarang Miss ulas sekali lagi ya untuk keseluruhan soalan ini. Okey, kita tengok semula. Definisi bagi ekonomi dua sektor, okey, itu merupakan perkara pertama yang anda kena sediakan. Ingat, pastikan ada isi rumah dan prima itu kata kunci anda. Yang selebihnya itu sebagai tambahan sahaja. Okey. Okey, yang kedua, sediakan raja. Raja itu mesti berkaitan dengan AEAS, jawab ikut kehendak soalan. Okey, jadi kita pun berjaya sediakan raja ini. Okey, dan pastikan raja kamu bukan saja ada keseimbangan sahaja. Pastikan ada juga Y1, Y2 ini untuk penerangan. Okey, untuk huraian raja anda. Jikalau anda dapat sediakan raja sedemikian, memang anda akan dapat markah yang penuh. Okey, seterusnya kita sambung tentang huraian raja. Berkaitan dengan huraian raja ini, ingat kita ada 3 peringkat yang berlainan. Peringkat yang pertama itu adalah cerita pasal keseimbangan. Peringkat yang kedua, ketidakseimbangan. Sama ada AS melebihi AE dulu ke? Ataupun kemudian AS kurang daripada AE. Susunan dia tak penting, tapi janji ada saja. Yang ini sebenarnya berkaitan dengan Y1, Y2 yang kita bincang tadi itulah. Jadi sekarang anda tengok semula huraian raja. Okey, ya, kita ada keseimbangan pendapatan negara dia. Tadi Miss pun sudah bagi tahu apakah perkara yang penting kan. Okey, dan kemudian kita ada pada tingkat pendapatan Y1, anda pun sudah ulaskan yang ini. Dan tambah lagi satu, pada tingkat pendapatan Y2, ditulis apa yang berlaku.
Okey, jadi itu adalah keseluruhan lah. Okey, bagi perbincangan soalan esei 2. Okey.